Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terpanjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menanamkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, Islam adalah agama kita. Kita berpegang dengan Islam, menganut agama Islam kerana berdasarkan ilmu. Antaranya kerana ilmu menyatakan dan membuktikan bahawa Allah itu esa. Dan ilmu juga menyatakan bahawa Allah yang mencipta alam ini, Allah itu jugalah yang mengatur alam ini dan menurunkan peraturan untuk dilaksanakan di alam ini, di atas muka bumi ini. Maka kita sebagai seorang Muslim, apabila kita meyakini agama Islam itu betul, agama Islam itu benar, maka menjadi tanggungjawab bagi setiap orang Muslim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan peraturan yang Allah telah tetapkan, melaksanakan syariat yang Allah telah tetapkan ketika mana kita hidup di atas muka bumi ini. Itu adalah tanggungjawab setiap orang yang mengaku Allah itu Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi itu merupakan tanggungjawab kita melaksanakan Islam di dalam kehidupan kita. Baik perkara yang berkaitan dengan individu kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan manusia, kena ikut apa yang Allah tetapkan. Begitu juga di dalam keluarga kita, walaupun itu keluarga kita, kita yang menyara isteri kita, anak kita, tapi ada peraturan yang perlu kita ikut. Peraturan apa? Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh ikut suka kita. Kita tak boleh ikut suka saya lah. Saya yang bagi anak saya makan, saya yang bagi isteri saya makan, ikut saya lah, saya nak buat apa. Tak boleh. Sebab kita seorang Muslim. Sebab kita yakin Islam itu benar. Apa yang Allah kata, apa yang Allah tetapkan itu pasti benar. Macam tu juga perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Perkara yang boleh kita lakukan di dalam masyarakat, tak boleh dilakukan, itu semua ada panduannya. Begitulah pada negara dan sebagainya. Sama ada ketika aman, ketika perang, itu pun kena ikut peraturan yang Allah tetapkan. Ada orang boleh diperangi, ada orang tak boleh diperangi. Ada orang ketika memerangi, ketika berperang boleh berperang, tapi ada perkara-perkara yang tak boleh dilakukan ketika peperangan. Itu semua ada peraturan. Jadi seorang Muslim yang baik ini ialah seorang Muslim yang memastikan dirinya sentiasa sesuai dengan perintah Allah. Itulah orang yang dipanggil orang yang beriman. Dia beriman dan beramal dengan amalan-amalan Islam. Baik, hari ini masuk bab yang ke-16, bab baru, korban dan ihsan. Korban dan ihsan. Pertama dia kata berkorban kerana agama. Di antara sifat yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban kerana agama dan berkorban untuk kebajikan. Semua manusia berusaha, semua manusia melakukan perkara-perkara tertentu, kadang-kadang memenatkan tubuh badan, kadang-kadang menghabiskan masa, kadang-kadang mengalirkan peluh yang banyak untuk mencapai sesuatu. Sama ada perkara dunia ataupun perkara yang bukan dunia. Daripada banyak-banyak perkara yang kita buat, pengorbanan yang kita buat, maka pengorbanan yang paling besar ialah pengorbanan yang kita lakukan kerana agama. Kita keluar daripada rumah pagi-pagi pergi bekerja.
Itu pun kita berusaha mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan wang ringgit kita, mengeluarkan peluh kita untuk mendapatkan sedikit duit, kan, sedikit harta. Itu berkorban juga, berkorban kesenangan. Tapi untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita ingini. Kadang-kadang benda yang kita nak capai itu sesuai dengan nafsu kita. Yang itu mudah buat. Itu benda mudah. Memang kita nak duit, kita pun memang perlu duit, maka dia berusaha. Seronok tak dia usaha? Seronoklah, pasal dia nak duit, dia perlu kepada duit. Tapi ada pengorbanan yang kita perlu buat walaupun hati kita tak suka. Hati kita tak suka. Itu pengorbanan, itu susah. Kita berkorban wang ringgit, tenaga, tapi tak ada pulangan dari segi dunia. Itu sanggup tak buat? Itu orang beriman sanggup buat. Dia berkorban, dia habis masa, dia habis tenaga, dia habis wang ringgit, kadang-kadang sampai berpeluh, tapi dia tak dapat apa-apa pulangan. Yang ini hanya orang-orang yang beriman yang sanggup berkorban. Ada pun berkorban nampak depan mata, habuan dunia, itu semua mudah buat. Pasal dia sesuai dengan hawa nafsu. Pasal tu berkorban yang paling tinggi ialah berkorban kerana agama, berkorban kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban untuk memberi kebajikan. Dia beri kebajikan, dia sendiri tak dapat apa-apa. Ini susah. Tapi kalau boleh buat, itulah yang paling baik. Sifat yang bertentangan dengan ini adalah mementingkan diri sendiri. Ada pun orang yang tak nak berkorban untuk agama, orang yang tidak mahu berkorban untuk memberi kebajikan kepada orang lain, orang itu ialah orang yang mempunyai sifat mementingkan diri sendiri. Ini perbuatan, sifat yang dicela oleh agama. Apa pun yang dia buat, apa kena-mengena dengan kita, bukan kita yang susah. Dia fikir, dia tak fikir benda ini perlu kebaikan untuk orang ramai, benda ni dituntut oleh agama. Dia tak nak buat. Contohnya apa yang berlaku sekarang ni kan, ada orang kata ikut dia lah, dia yang cari masalah, dia tanggung sendirilah. Dia tak rasa, dia seorang Muslim, dia tak rasa bertanggungjawab. Itu pasal apa? Dia mementingkan diri. Biarlah dia pun ada ketua dia, dia pun ada orang dia, biar dia sibuk dengan dia lah, kita sibuk dengan diri kita lah kat sini. Kat sini pun ramai lagi orang yang susah. Dekat Indonesia, ketika berdebat, ada seorang tu berdebat macam tu lah. Di Indonesia baru lagi, dia kata, buat apa kita sibuk-sibuk kat Palestin, sibuk semua orang sibuk Palestin. Buat apa? Kat tempat kita pun ada orang susah, kat tempat kita pun kita jaga tempat kita sudahlah. Dia ada orang dia jaga tempat dia. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia tidak ada rasa bertanggungjawab. Tidak ada rasa bertanggungjawab pada agama. Orang jenis ini orang yang mementingkan diri sendiri. Berkorban mempunyai pengertian yang luas. Korban-korban ni mempunyai pengertian yang luas. Termasuklah antaranya mengetepikan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini susah ni. Kita terpaksa mengundurkan keinginan kita semata-mata nak meraihkan kepentingan orang ramai. Ini susah. Tapi benda itulah bila kita buat, kita akan rasa kemanisan berkorban untuk agama. Kita akan merasa kemanisan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang yang berperang sekarang ni, tuan-tuan ingat dia orang tak ada kerja lain ni. Dia pun boleh banyak kalau dia nak cari dunia, senang dia nak cari dunia. Tapi dia orang ni mengorbankan kepentingan diri kerana nak memelihara kemuliaan Islam. Itu hebat itu. Dan maka kita pun disuruh belajarlah sedikit mementingkan kepentingan Islam berbanding
kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan kehendak diri semata-mata kerana nak memberi kebaikan kepada masyarakat ramai. Ada orang kan, dia patut pergi berjalan pergi makan angin, seronok dia kan. Tapi bila benda-benda ni berlaku, orang Islam dibunuh, tempatnya macam-macam berlaku, akhirnya dia tinggalkan keinginan dia nak pergi berjalan sana. Pasal apa? Pasal dia kata duit ni dia nak beri kepada orang yang lebih memerlukan. Orang ni dia berkorban kepentingan diri dia, keinginan diri dia kerana nak memberi kebaikan kepada masyarakat yang lebih ramai. Ini orang yang berkorban. Korban jenis ini adalah mulia di sisi agama, kerana orang ni belajar berkorban dengan perkara yang nafsu dia tak suka. Beza kerja tadi. Kerja tu memang kita nak duit, kita nak ni, kita nak tu. Baik. Begitu juga kita menumpukan taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membangun negara tanpa menyakiti dan menyentuh hak orang lain. Itu pun berkorban juga. Dia buat sesuatu itu kerana taat perintah Allah. Dia nak membangun negara ini pun tak, dia punya panduan dia membangun negara sesuai dengan apa yang Allah benarkan. Semua negara ni tuan-tuan membangun semua membangun. Tak ada negara makin lama makin tu, jarang ada jarang tak? Tapi masing-masing guna akal. Ada negara kata kita boleh jadi maju kalau kita sentiasa mengadakan konsert. Pasal apa? Bila datang penyanyi-penyanyi luar negara kan, maka kita dapat habuan duit yang banyak. Ada negara kalau kita nak jadi maju, ni kat Turki dulu, kalau kita nak jadi maju, kata Kamal Atatürk, maka kita kena pastikan gaya hidup kita sesuai dengan Barat. Kerana Barat maju, dengan cara tu kita pun kalau nak maju kena sesuai dengan Barat. Maka perempuan jangan pakai tutup-tutup ni, jangan tutup aurat, perlu dedahkan supaya sesuai dengan Barat, barulah kita maju. Maka diperkenalkan arak perlulah menjadi minuman kebiasaan, barulah nanti maju. Ini pasal apa? Dia nak kemajuan ikut kepala otak dia. Tapi kita orang yang beriman, orang Islam, kita tidak mahu kemajuan itu. Kita ingin negara ini maju dalam masa yang sama mendapat rahmat, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak? Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negara yang aman, sejahtera dan sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin yang nak membangunkan negara yang ada iman ni, pemimpin ni sentiasa mencari keredaan Allah di dalam membangun negara. Bila orang ni membangun negara kerana nak mencari keredaan Allah, maka dia tidak akan menzalimi hak-hak rakyat dia. Dia tidak akan menzalimi hak penduduk setempat semata-mata untuk melaksanakan projek yang mana projek itu dia ada kepentingan, akhirnya dia suruh si A, si B, si C ni pindah. Kerana apa? Dia kata kena buat projek untuk orang ramai, padahal projek itu dia ada kepentingan. Ini pasal dia ni buat kerja kerana hawa nafsu. Kalau kita buat kerja ni kerana mencari keredaan Allah, maka sudah tentu seseorang itu tidak berani menyakiti ataupun menyentuh hak orang lain tanpa kebenaran. Itu semua berkorban itu tuan-tuan. Demikian juga sebab dia ni berkorban kerana Allah, kerana agama, dia buat macam-macam, dia tak dapat habuan. Dia bukan jadi pengarah syarikat tu, pengarah syarikat ni, pengarah syarikat tu. Ada pemimpin jenis macam tu. Dia pemimpin buat projek macam-macam projek, dia suruh buat, tapi dia tak ada jadi pengarah syarikat tu, kontrak tu dia yang pegang, tak ada.
Pasal apa? Dia mencari keredaan Allah. Kalau dapat pemimpin macam tu, baguslah. Tapi kalau dapat pemimpin, semua projek ada saham dia, ada dia punya peratus, oh nyanya kita. Pasal dia akan menzalimi rakyat. Kerana kepentingan, dia ada kepentingan di dalam kerja-kerja tertentu itu. Pasal dia buat kerana nafsu dia. Demikian juga kita mengorbankan jiwa raga untuk mengawal keselamatan rakyat dan negara daripada ancaman musuh dari luar. Ada orang ni kerja dia mengawal keselamatan, itu pun dia berkorban juga. Apatah lagi kalau tak ada gaji, tak ada apa kan, itu lagi lah berat. Jadi mengawal keselamatan negara, mengawal keselamatan rakyat, itu semua dianggap orang yang berkorban dan ada ganjaran pahala jika sekiranya niatnya jujur. Mesti niat dia jujur. Apa niat dia? Niatnya benar untuk menegakkan Islam dan syiar Islam. Bukan kerana kepentingan diri dia. Tujuan dia kerana nak menegakkan syiar Islam dan untuk melaksanakan syariat Islam. Maka bila dia mengawal, bersusah payah melakukan perkara-perkara kebajikan, maka itu dianggap orang yang mengorbankan jiwa raga masa dia untuk Islam. Sebab niat dia kerana Islam. Maka kematian itu dinamakan mati syahid. Macam sekarang itulah kan, yang jenis perang-perang lah. Tempat yang tak ada perang, jenis tak ada perang lah. Tujuan kita apa tujuan kita buat kerja ni? Itu semua dianggap fi sabilillah. Habis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Allah tanya, wahai orang-orang yang beriman. Yang akan ambil ni orang beriman je. Kalau orang dia tak beriman, dia tak nak benda ni, pasal dia tak yakin. Apa Allah kata, kamu nak tak satu perniagaan ni? Perniagaan yang mana dengan perniagaan ini kamu akan selamat daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Apa dia? Allah beritahu, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Mesti beriman. Beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, serta kamu berjuang dalam membela dan menegakkan agama Allah. Mesti ada dua ini. Mesti ada. Pasal tu kata serta. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul serta berjuang untuk membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Ini perniagaan. Allah bagi perniagaan ini. Siapa yang nak beli, siapa nak meniaga. Apa kita bayar dengan harta benda kita, kita bayar dengan jiwa raga kita, kita bayar dengan masa kita, kita bayar dengan fikiran kita, kita bayar dengan peluh air peluh kita, kan, peluh kita bayar tu semua. Allah bagi apa pula balasannya? Allah kata, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat sebenar. Kalau kamu berjihad macam tu, beriman dan memberi sumbangan untuk menegakkan dan membela agama Allah dengan harta benda dan diri kamu, maka itulah yang lebih baik bagi kamu, kata Allah. Itu yang lebih baik. Kalau kamu tak berjuang, kita kata lebih baik kita tak berjuang, kita selamat. Sebenarnya Allah kata itulah yang tidak baik. Kita ni orang beriman ni, salah satu sifat orang beriman ni,
dia letak cara berfikir dia elok tak elok sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau ikut nafsu kita lain, kalau ikut otak kita lain. Tapi orang beriman ni tak, dia ketepikan otak dia ni, dia ketepikan kehendak dia ni, dia letak diri dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah kata apa? Itulah yang lebih baik bagi kamu. Ada orang faham, alah buat apa kita susah-susah duduk rumah ajalah. Asal kita boleh semayang, puasa, zakat, haji, sudahlah. Kita kata itu lebih baik, orang pun tak marah kita, kan, kita pun tak ada nak bergaduh dengan orang. Kita cakap, itu otak kita cakap, itu lebih baik kita yang cakap. Allah kata tak. Allah kata mesti kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjuang membela dan menegakkan agama Allah. Dengan apa? Dengan harta benda dan juga jiwa raga kamu. Mesti ada pertarungan. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat sesuatu. Dengan itu, apa yang kita dapat kalau kita berjuang, berjihad ini? Dengan itu, apa yang kita dapat? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Satu, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah masukkan ke dalam nikmatnya yang banyak, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Maksudnya kalau kamu buat benda ni, maka kamu akan diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga Aden yang mempunyai pelbagai jenis nikmat. Kemudian Allah kata, itulah zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Ni kemenangan yang besar ni bukan dia berjuang, dia menang, itu baru menang. Tidak. Dan tengok ayat ni cakap macam tu ke? Kalau dia berjuang tadi kan, dia berjihad, dia berjuang, tiba-tiba dia mati syahid, dia menang ke kalah? Dia menang ke kalah? Macam polis, askar ni kan, dia bertarung kerana nak mempertahankan negara kan? Dia bertarung, akhirnya dia kena tembak kan? Dia kena tembak, mati. Dia ni menang ke kalah? Dia menang. Menang pasal dia melawan nafsu dia daripada mementingkan kepentingan diri kepada mementingkan kepentingan orang ramai. Dia menang dia. Bukan menang itu tengok apa menang ke kalah, menang tidak. Menang kalah ni tengok kita berlaku sesuai dengan perintah Allah ataupun tidak. Kita melaksanakan sesuatu tu sesuai dengan perintah Allah ataupun tidak. Jadi berkorban ni luas, luas tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam disoal tentang siapakah orang yang paling afdal, orang yang paling utama, orang yang paling baguslah, paling baik ni siapa? Agak-agak gitu macam tu. Kalau orang tanya kita secara spontan, ustaz, orang yang paling baik kat dunia ni siapa ustaz? Agak-agak apa kita jawab? Payah kita. Anak kita tanya, cuba tanya cikgu kat sekolah, cikgu saya nak tanya cikgu, siapakah manusia yang paling baik sekali? Yang paling baik lah siapa dia? Jadi sahabat ni tanya, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih utama? Lebih utama. Buat baik ni baik. Ada lagi yang lebih baik lagi. Siapa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Qalu thumma man? Qal mu'minun fi sya'bin minasy syi'ab yattaqillah wa yad'u an-nasa min syarrihim. Jadi sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih baik ni? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih utama, orang yang lebih baik, yang lebih afdal adalah orang mukmin yang berbuat kebajikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala,
Ini orang yang mukmin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni luaslah. Makna orang mukmin yang berbuat kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta bendanya maupun jiwanya. Kita buat apa pun kebaikan yang kita buat kerana nak mencari keredaan Allah, itulah orang mukmin yang baik. Dia bila nak buat sesuatu kebajikan, nak berjihad ni, dia terpaksa mengorbankan keseronokan diri dia. Itu selalu tuan-tuan, jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu, itu macam tu lah. Jihad melawan hawa nafsu sentiasa ada. Orang yang tengah perang tu pun dia kena lawan jihad hawa nafsu dia. Kita yang tak perang ni pun kena lawan hawa nafsu juga. Kalau tidak, kita akan jadi manusia yang pentingkan diri sendiri. Kemudian sahabat ni tanya lagi, orang mukmin siapa lagi ya Rasulullah, selain daripada yang pertama tadi, orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, iaitu melakukan kebajikan di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang mukmin yang berada di suatu lurah dari lurah bukit, dari satu lembah, ia takutkan Allah dan menyeru manusia supaya menjauhkan daripada angkara kejahatan. Makna seorang yang tinggal di suatu lembah takutkan Allah. Makna orang yang sentiasa takut kepada Allah dan menyeru manusia kepada kebaikan. Yang menyeru manusia supaya menjauhkan daripada angkara kejahatan. Itu yang selepas itu. Awal-awal siapa? Orang yang berjihad. Baik. Alhamdulillah, kata dia, dalam sejarah bangsa kita memang terdapat pemimpin-pemimpin dan rakyat-rakyat yang berjiwa besar, yang mengorbankan harta kekayaan dan nyawanya untuk agama dan keperluan bersama demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Kita tengok macam-macam tentera lah, polis lah, macam-macam lah. Itu semua itu orang yang berkorban. Tapi niat kena betul lah. Kalau niat tak betul, tak ada cerita dah. Yang tak ada uniform pun berjihad juga. Yang tak ada uniform, tak? Semua itu memerlukan niat yang betul. Tujuan agama Islam. Apa tujuan Islam ni? Tujuan agama Islam adalah melaksanakan keamanan dan kedamaian dalam negara, seterusnya untuk dunia seluruhnya. Itu bila kita kata kita kena berjuang, kita kena berkorban kerana agama. Demi agama, berkorban demi mencari keredaan Allah, berkorban untuk Islam. Islam ni nak apa sebenarnya? Kita perlulah memerintah secara Islam. Islam ni nak apa? Nak apa? Ini nak cerita. Tujuan Islam ni ialah untuk melaksanakan keamanan dan kedamaian dalam negara. Supaya ada keamanan dan kedamaian di dalam negara. Walaupun dalam negara itu bangsanya berbeza-beza, agamanya berbeza-beza, tapi Islam ada kaedah bagaimana agama yang pelbagai, bangsa yang pelbagai ini boleh duduk di bawah Islam, di bawah negara yang mengamalkan Islam, dalam keadaan mereka yang tidak beragama Islam tidak dianiaya. Memang ada bukti dalam sejarah. Itu sehingga kan dikatakan ada negara yang duduk di bawah pemerintah Rom, tak silapnya, Rom ataupun Parsi. Akhirnya penduduk negara itu panggil tentera-tentera Islam datang menyerang negara dia. Untuk apa? Membebaskan mereka ini daripada kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa yang zalim. Kerana apa? Kerana dia lihat di tempat orang Islam sana, pemerintahan Islam sana, rakyatnya boleh hidup dalam keadaan aman, damai dan diberi hak, walaupun penduduk itu ada yang bukan beragama Islam. Itu contoh-contoh yang diperlihatkan. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdin
Itulah dia kesudahan dunia, dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa. Maknanya kita cari apa pun dekat dunia ni, habis kat dunia. Tapi kalau kita buat sesuatu kerana mencari keredaan Allah, maka kita akan sampai kepada tempat yang mempunyai nikmat yang kekal abadi, iaitu di akhirat. Untuk mencapai keselamatan di akhirat, kita perlu menegakkan keimanan di dunia. Kita nak selamat dunia, selamat akhirat. Baik. Sekarang ni dia tanya, kalau kita nak selamat di dunia, caranya macam mana? Caranya ialah kita pastikan kehidupan kita ini kita beramal dengan Islam dalam segala aspek kehidupan kita. Sekarang kalau tanya diri kita, dalam semua aspek kehidupan kita, kita boleh ikut Islam ke tidak? Tak boleh lah Ustaz. Mana boleh? Kalau dalam masjid surau boleh lah, tapi dekat tempat-tempat tertentu kita tak boleh laksanakan kehidupan sesuai dengan perintah agama. Maka menjadi tanggungjawab bagi orang Islam untuk menegakkan agama itu di dalam kehidupan bernegara. Gitulah, melaksanakan Islam ini di dalam negara, supaya negara itu menjadi negara yang beramal dengan Islam, supaya kita apa pun yang kita buat dekat dunia ini sesuai dengan ajaran Islam. Maka selamatlah kita dekat dunia. Selamatlah dekat dunia. Nak selamat dekat akhirat macam mana? Untuk mencapai keselamatan di akhirat, kita perlu menegakkan keimanan di dunia. Kita perlu beriman dengan iman yang sebenarnya. Makna kita yakin dengan Allah, kita menerima ajaran Islam, dan kita beramal dengan ajaran Islam secara sempurna. Makna kita terimalah. Kita tidak ini terima, yang ni tolak, yang ni terima, yang tu tolak. Itu tak boleh. Kita terima dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Barulah kita selamat di akhirat. Tapi kalau kita kata kita Islam, tapi ada benda yang Allah perintah, yang ni kita boleh terima. Ada benda yang Allah berkata, yang ini kita tak boleh terima. Itu tak selamat dekat akhirat itu. Dunia pun tak selamat, akhirat pun tak selamat. Ini bahasa mudah ya tuan-tuan. Tak? Lepas itu kita jahat macam mana pun orang ni, kalau dia jahat sungguhlah. Jahat sikit-sikit ni payah kita. Yang jahat sungguh-sungguh kadang bagus dia. Dia jahat, tapi kita kata yang ni salah ni, ini dilarang di sisi Islam. Dia kata memang betul. Saya tahu, memang saya tahu saya buat ni salah. Bagus tak? Baguslah, pasal mengaku dia. Ada seorang tu, dia buat jahat. Kita tanya, kita beritahu yang ini tak boleh, Islam tak benarkan. Alah, Islam sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Tak ada kerja lain Islam ni. Agak-agak mana yang jahat? Dan tadi tu dia mengaku itu jahat sungguh tu. Yang ini lagi jahat, yang kedua ni. Itu dia tahu apa yang Allah perintah, apa yang Nabi perintah, tak boleh lawan. Tak boleh lawan, tak boleh kritik, tak boleh permain-mainkan. Sebab iman dia ajar macam tu. Ada seorang gedebe kat Kelantan. Dan saya ingat dulu saya dah cerita lah. Saya waktu saya belajar ni, saya pergi kedai kopi ni. Waktu belajar pondok ni tak, pergi kedai kopi ni, ada 3 orang. Dia tanya, "Dek, daripada mana?" "Daripada pondok." Kan, masa tu saya seorang lah. Pondok ni gini. Lala dia cakap apa? "Kami ni, abang ni," dia kata, "kita ni gedebe," dia kata. Dia cakap, "kita ni bunuh orang pun boleh, pukul orang pun boleh." Dia cakap macam tu. Kan, jahat lah, jahat sungguh. Memang dia kata dia bunuh orang pun ada. Tapi jahat-jahat kami ni, jangan sekali-kali hina tok guru. Dia cukup pantang. Kami jahat-jahat macam ni, kami hormat tok-tok guru pondok ni semua. Kami hormat tok-tok guru yang bawa Islam ni. Walaupun kami ni jahat, tapi kita hormat orang yang mengajak kepada kebaikan. Hebat ke tak hebat?
Dia kata jangan cuba sentuh-sentuh tok guru ni. Oh, kita akan lawan. Itu dia kata itu. Bab jahat kita, tapi mempertahankan Islam tanggungjawab kita. Itu kan pelik tu kan. Ada je ni. Macam tu tuan-tuan tengok sekarang ni. Tuan-tuan kata orang ni sokong Palestin, dia pun datanglah berhimpun sokong Palestin. Yang datang tu bukan semua baik-baik pun. Ada yang ada kekurangan, ada lagi yang buat maksiat, ada lagi yang jauh daripada agama, tapi dia ada rasa cinta lagi pada agama. Dia ada rasa tanggungjawab nak mempertahankan agama. Jangan tuan-tuan komplain orang-orang macam tu. Jangan tuan-tuan komplain. Dia ada lagi perasaan cinta pada agama. Dia ada lagi perasaan perlu memberi bantuan kepada saudara di sana. Ada kadang-kadang orang bukan Islam pun datang. Orang bukan Islam pun kata sokongan begini pun. Alah, tuan-tuan kata, alah, orang bukan Islam ni macam mana pun dia buat bukan dapat pahala pun. Macam mana kita fikir ni? Memanglah, tapi bukan macam tu cara bercakap. Walaupun dia bukan Islam, dia beri bantuan, baguslah. Bagus dari segi kemanusiaan, itu bagus. Adapun kita sebagai seorang Muslim, tanggungjawab agama, tanggungjawab kemanusiaan. Orang yang bukan Islam ini, dia ada tanggungjawab kemanusiaan terhadap orang yang dizalimi. Lepas tu kita bila bercakap tu, jangan kita cakap sama je. Bila orang macam ni kan, tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan kalau tengah lemas kan, minta tolong, tiba-tiba ada Cina datang, tuan-tuan nak pertolongan dia ke tidak? Nak ke tak nak? Nak lah. Lepas tu tuan-tuan lemas, ada orang ni datang isap ganja. Melayu Islam pula tu, isap ganja, nak tolong kita. Kita tanya tak? Abang semayang ke tak semayang? Nak tanya ke? Tengah kita lemas tu, ke kita minta dia tolong kita? Macam tu lah. Yang datang isap ganja pun ada, pencuri pun ada, macam-macam perangai pun ada. Datang nak beri pertolongan, kita terima lah. Mudah-mudahan dengan dia beri pertolongan itu boleh berubah dia. Ada lagi perasaan cinta nak menolong orang. Lepas tu tuan-tuan, jangan kita komplain tak tentu arah. Seolah-olah kita warak sangat, hebat sangat. Kita perlekehkan orang yang buat kerja. Jangan. Kita dah lah tak buat kerja, kita perlekehkan orang yang susah payah tu. Dekat tengah panas lah apa. Jangan. Kita galakkan, mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi dia kata, maka untuk mencapai keselamatan di akhirat, maka kita perlulah menegakkan keimanan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung, nanti akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.